Structure pertama adalah marketing. Business structure dia mesti ada 5 benda asas dia. Dan inilah juga saya ajar Remy dulu. Mula-mula dulu kan. Saya cakap, okay, you buat macam ni. Simple je, tak payah susah-susah. Kadang-kadang, bisnes yang bagus ni adalah bisnes yang simple dan practical. Bukan complicated, banyak macam-macam structure dia, tapi tak jalan. Saya bagi you 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ni katalah you punya bisnes dan you duduk kat sini ya. Nombor 1, mesti ada marketing. Lepas tu mesti ada sales punya structure. Lepas tu operation. Lepas tu finance. Lepas tu HR. Okay. Sekarang ni, katakanlah you duduk sini. Siapa yang duduk sini? Siapa nama? Lia. Siapa? Lia. Siapa buat marketing? Lia buat marketing. Ni sales? Lia buat sales. Operation? Lia juga ada operation. Finance? Lia juga finance. HR? Lia juga. So jadi Superman. Tapi tak apa. Sebab apa? Sebab macam itulah mula-mula bisnes mula. Mula-mula you kena buat. Jadi you jadi apa? Jadi CEO. CEO tu apa? Chief Everything Officer. Engkau lah jadi CEO kat atas ni, engkau lah jadi yang buat marketing, engkau lah buat sales, engkau lah buat jaga handle operation, engkau lah semua. Okey, sebab apa? Sebab bisnes baru bermula. Sebab tu benda ni saya tak nak ajar semua. Detail tak payah. Saya ajar basic dulu. Sebab saya tahu level you macam mana. Okay? Bukan apa, saya takut nanti ada orang, dia, bila saya cerita benda ni detail, bisnes baru nak start, terus nak employ CMO, Chief Marketing Officer, nak apply, nak jadi COO. Cakap kau janganlah, nak gaji kau pun tak lepas lagi. Faham tak? Tapi you kena tahu tak structure ni? Kena tahu. You kena tahu structure ni dulu, supaya you faham kat mana yang sangkut. Bila sales slow sangat. Dah pasal sales slow lah. Apa kena check? Marketing macam mana, jalan tak jalan? Okay. Bila sales banyak, tapi sangkut. Order tak, ni lah orang komplain dah. Sebab apa? Sebab operation sangkut. Order masuk, tapi duit tak masuk. Finance tergabung. Ataupun duit ada, tapi tak dapat untung. Sales ada, duit masuk kan. Tapi apa pasal? Macam sama je pusing dia. Sebab mungkin terguna duit bisnes. Mungkin kita tak buat dia punya bajet. Tapi hari ni bukan untuk ni tau. Ini mungkin ada workshop lain nanti. Saya boleh bantu nanti. Khas untuk benda ni. Siapa yang nak datang, tapi benda ni kena buat workshop. Sebab ada calculation, kena buat laptop, kena buat dia punya Excel semua, pakai Google Sheet lah semua. You boleh belajar kat luar. Tapi try lah tanya berapa kos dia. Sebab tu saya nak you rasa, untungnya aku dekat Bliss ni. Tu. Saya akan bagi macam-macam. Tapi provided kena jalan lah. Kalau tak jalan memang aku tendang. Dan nampak sikit lah. Nampak dah sikit dia punya karakter kan. Tapi tu takkan tak tendang. Okey. Lepas tu nak jaga stokis, nak jaga ni, semua kena ada cara. Tapi ini adalah main structure dia. Detail nanti kita akan buat. Mungkin satu hari bincang pasal marketing saja. Satu hari cerita pasal sales process saja. Satu hari cerita pasal handle operation saja. Recording macam mana supervising. Satu hari jaga finance saja. Keluar masuk, cash flow, dia punya expenses, everything. Income expenses, kan? Business expenses, personal expenses, buat budgeting, kan? Semua tu dia tak boleh buat dalam masa pendek. Kena buat slowly, sikit-sikit. Dia macam kita makan lah, makan kek kan. Dia tak boleh makan semua ni tak sedap. Dia kena makan sikit-sikit. Okey? Dan seterusnya. Okey.
Ni beza dia. Kalau self-employed, ada tak benda ni? Ada, tapi semua you buat, ataupun small scale, ataupun tak payahlah benda ni. Ni aku kecil je, bisnes kecil. Kalau you punya mindset setakat bisnes kecil, memang you akan tak berkembang. Macam saya cakap tadi lah. You setakat berniaga biasa-biasa lah. Naik kancil je lah. Tapi kalau you fikir macam mana nak buat bisnes you macam F1, walaupun you pakai produk orang, jual produk orang, bisnes you boleh macam F1 pergi dia, you mesti ada sistem and structure. Ni structure dia. Dia punya sistem nanti kan, marketing system ni macam mana, sales system ni macam mana. So kita akan go through one by one. Okay? Okay. Lepas tu pula, bila you dah sukses kat sini dan you pergi ke sini, kan, saya punya tanggungjawab adalah nak bantu you untuk pergi ke sini. Sini dan sini. Sebab apa? Biasa buat bisnes ni ramai ni. Kadang-kadang saya tanya orang saja je. Nak masuk bisnes ni ada plan tak? Ada plan tak? Nak masuk bisnes. Kita nak buat bisnes ada plan tak? Ke tu tak ada plan tu buat je bisnes. Kan ada kan? Ada kan? Business plan lah benda everything. Okey. Saya nak tanya, berapa ramai yang buat exit plan? Cik, saya baru nak buat bisnes, apa cerita pasal exit? Setiap benda masuk, mesti ada juga benda nak kena keluar. You faham maksud saya? Kita ada entry plan, mesti ada juga exit plan. Entry plan, kita yang buat, kita develop. Exit plan, siapa yang kita nak suruh sambung benda ni? Faham tak? Tapi kalau you tak sediakan platform yang power, sistem yang power, you tak sediakan fund yang cukup untuk bantu you keluar, boleh keluar tak? Kan? Sebab tu saya nak you faham bisnes ni. Ni jadi jauh lagi ni kan. Takut-takut nanti kan sibuk buat bio exit plan. Jumpa Cik Remy, Cik Remy saya nak buat exit plan. Baru nak masuk cerita exit plan lah. Exit plan ni bukan kita exit, kita tak dapat apa-apa. Kita exit tapi still dapat income. Lepas tu masing-masing boleh buat company. Nama dia Kutip Untung Saja Sdn Bhd. Sebab apa? Sebab orang lain dah run. Mungkin anak you, kan? Siapa ada anak umur sekarang ni 15, 16? Ada? Katalah you develop, lepas you develop 10 tahun, you develop jadi besar. Sales setahun mungkin 5-6 juta, even 10 juta sales. Kan? Okay. You umur mungkin 45, 50. You nak masih lagi nak datang meeting lagi malam, tak kan? You mesti bagi kat orang lain yang muda-muda kan? Takkan nak bagi kat orang lain. Dia nak bagi kat jiran you. Nak bagi siapa? Mestilah bagi kat you punya waris. Suami mungkin bagi, isteri bagi. Tapi kalau suami isteri, kalau katalah kau tak sibuk, bini kau sibuk, tak guna juga. So maksudnya kalau kita kena bagi pada kita punya successor, pewaris. So pernah tak terfikir macam tu? Tak pernah kan? Okey, tak apa. Yang perempuan memang cepat sikit, dia penat. Dia apa ni nak keluar. Ramai saya tanya memang tak, jarang lah. Dia kata tak buat benda ni. Sebab dia tak nampak benda ni. Dia nampak macam dia masuk, kena buat dia. Tak. Sebab tu kena ada sistem, kan? Yang mana sekarang ni mula-mula you akan run in the system and you part of the system. Mula-mula you tak ada sistem. So you create system, you run the system dan you dalam sebahagian dalam sistem tu. Lama-lama nanti bila dah everything dah okay, bisnes dah besar, you punya marketing sendiri, you ada sales team sendiri, you ada operation team sendiri, you ada finance team, you ada HR team, you run on top the system. Tak keluar lagi. Masih dalam sistem tapi dekat atas. Sampai satu masa, you boleh ganti orang lain untuk handle yang top tu. Then you keluar. You keluar, bukan you keluar saja. You keluar, masih lagi dapat income. Drama Melayu.
Tapi dalam drama tu lah kita tak boleh belajar, dia tak ajar cara macam ni. Dia cerita-cerita dah senang. Kan bapak dia duduk rumah, kan? Anak dia run business. Lepas tu terkoyak business. Faham tak? Kita tak nak macam tu. Kita nak kita keluar business jadi chairman. Meeting board of director je. Tengok benda-benda tak boleh sangkut, you tolong assist. Dan you hanya fokus buat networking. Mula-mula fokus networking, masa mula-mula ni you fokus networking. Nanti bila nak keluar nanti kerja you buat networking je. Jumpa orang ni establish business. Okey, tak apa, aku boleh tolong. Tak apa, aku boleh supply. Tak apa, aku boleh bantu. Aku boleh supply. Kan? Lepas tu pula okey. Dapat supplier murah because of kenal. So itu kerja you nanti lah. Kerja you cuma establish connection bagi orang lain run. Sebab saya memang ini kerja saya sekarang. Tugas saya adalah untuk bantu orang develop sistem semua everything untuk keluar. Kalau tidak, sampai bila you nak kerja je? Betul tak? So, sebab tu mindset dia buat bisnes ni, masuk, develop, keluar. So, next. Okay. Goal. You kena tahu macam mana nak setting you punya goal. Sebab saya takut you jadi masa stokis, you cuma mengharapkan daripada HQ. You kena pandai yang macam mana nak develop you punya goal setting. Okay. Saya bagi sedikit sampel okay. Untuk capai goal ni, ada orang cakap lah SMART ni, saya tak nak cerita pasal SMART goal ni. Specific, measurable, achievable, realistic ataupun rewardable dan time bound. Ini saya tak nak cerita sebab ramai dah cerita. Saya nak spesifik, applied, macam mana you kena buat. Saya nak ajar macam mana you nak achieve your goal melalui you punya sales. Okay? So now, ni tolong padam ni. Sebab kalau you main bola, contoh kalau you buat bisnes tak ada goal ni, macam you main bola tak ada tiang goal lah.